Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah syukur Allah Subhanahu wa taala berikan kedua taala bersama berada kepada Allah. Mudah-mudahan kita berdoa senantiasa taat kepada Allah Taala samping kita mengajak orang lain bersama taat kepada Allah Taala dan para ramai para setiap muslim untuk melakukan kerja al-amru bil ma'ruf wal nahy 'anil munkar. Dan kasih Allah berada pada kita tuan jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insyaallah pada malam ini masih lagi bisa tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini insyaallah saya mengajak tuan-tuan sama-sama berkongsi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melibatkan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi yang Nabi sebutkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan terjadi selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan banyak berlaku dalam sejarah Islam yang kadang-kadang kalau tuan-tuan membaca buku sejarah, kebanyakan sejarah yang ditulis tidak merujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menimbulkan berbagai kekeliruan sehingga menimbulkan salah sangka dan salah tanggap terhadap pribadi mulia, yaitu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaiknya tuan-tuan sekalian, bila kita merujuk pada hadis-hadis sahih, terutama sekali yang Imam Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam melaksanakan ataupun dalam menyatakan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan sebelum Nabi wafat dan semua peristiwa itu berlaku. Dan saya cuba meringkaskan daripada tesis oleh Muhammad Maulud Al-Andawi, itu tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam 188 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun 188 peristiwa yang besar yang terjadi berdasarkan kenyataan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah yang sedang berlaku dan akan berlaku. Cuma saya sebut di sini adalah apa yang telah berlaku. Dalam ini dikumpulkan hadis-hadis dalam 3 bab pertama, yaitu peristiwa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan semasa hayatnya dan yang akan berlaku, yaitu ketika hampir kiamat. Yang kedua, hadis-hadis yang Nabi sebutkan tentang peristiwa yang akan berlaku semasa zaman tabi'in sehingga sekarang. Dan yang ketiga, yang Nabi sebutkan yang telah terjadi pada zaman sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Di sini ada dalam 323 hadis yang Nabi sebutkan sedang, telah dan akan berlaku. Cuma kita akan bincang telah berlaku. Yang telah berlaku ada dalam 780 hadis, 80 hadis yang telah berlaku. Antaranya tuan-tuan sekalian, hadis ini menunjukkan antara kata Imam Nawawi dalam huraian yang disebutkan tentang pendapat dan pandangan Imam Nawawi, menunjukkan kemujizatan Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah SWT tentang tepat dan benar yang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cuma saya nak kaitkan dengan sejarah yang semua datang menjadi orang yang yakin dan semua kita yakin tentang kebenaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya sebut nak kaitkan dengan sejarah. Antaranya tuan-tuan,
hadis dari Anas bin Malik, hadis Bukhari, riwayat Muslim, riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di lembah Badar, beliau menunjukkan dengan tangannya ke tanah sambil bersabda, "Haza mas'u fulanun." Di sinilah akan terbunuh si fulan. Dan demi Allah yang diramalkan dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tepat dan terbunuhnya musuh-musuh Allah Taala di tempat yang Nabi sebut. Saya katakan seperti Abu Jahal, Umayyah, Khalaf dan pembesar-pembesar kafir Quraisy yang mati dalam perang Badar. Karena apa? Karena selepas kafir Quraisy kalah dan mereka lari, sahabat-sahabat ini Nabi berkata supaya pergi angkat mayat-mayat Quraisy ini untuk dikumpul di tempat dan campur dalam tribun di badan. Dan sahabat-sahabat pergi tengok, memang betul tempat yang Nabi tunjuk sebelum perang Badar. Di sini mati Abu Jahal, di sini mati Umayyah, di sini mati sekian orang. Betul tempat mati pembesar-pembesar itu. Maka sahabat-sahabat radhiyallahu lagi yakin dengan apa yang Nabi sebutkan dan yakin dengan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saudara, hadis yang seterusnya yang saya kaitkan dengan berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis tentang wafatnya Fatimah radhiyallahu anha selepas 6 bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Itu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi panggil Fatimah radhiyallahu anha datang kepada dia. Di sini dalam diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya daripada tentang Aisyah radhiyallahu anha. Ini Fatimah datang dengan berjalan kaki dan jalan seperti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi bersabda, "Selamat datang anakku." Dan ini Fatimah pergi ke rumah bernama Aisyah buat dia. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit dan wafat. Lalu Nabi mempersilakan Fatimah duduk di sisi kanannya atau kiri dalam riwayat tersebut. Lalu beliau membisikkan sesuatu kepada Fatimah sehingga dia menangis. Kemudian bertanya kepada dia mengapa dia menangis. Lalu dia kembali berbisik lagi kepadanya sehingga dia tertawa. Mula-mula Nabi bisikkan kepada Fatimah. Fatimah menangis. Kemudian Nabi bisik pula, kemudian Fatimah tersenyum. Aku berkata, kemudian Bonda kita tanya kepada Fatimah, berkata, aku tidak pernah melihat pemandangan seperti hari ini. Begitu dekatnya kegembiraan dan kesedihan. Kemudian aku bertanya tentang hal itu kepada Fatimah, kata Bonda kita Aisyah. Maka dia menjawab, aku tidak akan membuka rahasia Rasulullah SAW. Kemudian hal itu berlalu sampai Nabi SAW wafat. Kemudian aku bertanya kepada Fatimah dan dia menjawab, Inna Jibril kana yu'aduni al-Qur'an kullu sanatin marratan wa yu'aduni al-'am marratan wa lam ra'ahu illa hadha ajali wa in ta'awwad ahli baiti la haqad. Beliau bersik kepadaku bahawa Jibril biasanya membacakan Al-Quran pada setahun sekali. Sedangkan pada tahun ini dia membacakan Al-Quran 2 kali setahun. Ini Nabi tasmim dengan Jibril selalunya setahun sekali. Tapi pada tahun akhir Nabi wafat 2 kali. Nabi tasmim dengan Jibril. Aku melihat itu tidak lain daripada mendekatkan ajalku dan sesungguhnya aku adalah di antara dan sesungguhnya engkau dan Islam adalah di antara keluargaku yang pertama menyusul kematian. Setelah itu aku menangis. Kemudian selepas Nabi wafat, barulah Fatimah memberitahu kepada keluarga kita tentang peristiwa ini. Dan selepas itu panjang cerita ini. Selepas 6 bulan Nabi wafat, Fatimah radhiyallahu anha wafat.
Dan semuanya cerita ini kalau kita lihat dalam buku-buku yang ditulis oleh sejarawan yang benci kepada Sayyidina Abu Bakar dan sahabat-sahabat lain, mereka menuduh antaranya tuduhan Fatimah tidak suka kepada mak tiri dia, Nenek Aisyah, sebab dia tak beritahu sehingga dalam bapa bahawa dalam beritahu itu pun telah terterang. Dia desak padahal dalam Bukhari tak sebut pun desak tertekan. Cuma masa Nabi hidup, masa hayat Nabi hidup, Fatimah tak beritahu sebab menjaga amanah. Selepas Nabi wafat, barulah Fatimah memberitahu bahawa yang dia sendiri dia menangis mula-mula sebab katanya ayahnya mati. Kemudian selepas itu dibisikkan kali kedua, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau orang yang dalam yang mula-mula kali menyusul kematian, mati. Dan tidak kena tak berada dan sebagainya, bahkan hubungan buan dengan Fatimah dengan Fatimah tidak ada masalah, dan tidak ada sejarah yang menunjukkan bahawa berlakunya perselisihan antara kedua beranak ini, anak diri dan diri, tidak ada masalah. Kemudian Imam Nawawi menukilkan ini adalah dalam perjalanan Nabi SAW. Bahkan sebenarnya ada dua mukjizat, iaitu khabar Fatimah akan tetap hidup dalam beliau hidup, dan khabar bahawa Fatimah adalah keluarga yang pertama kali wafat selepas Nabi SAW wafat. Ada dalam orang bukan mengatakan bahawa selepas Nabi wafat itu ada kena bulan, ada kena 70 hari, dan berbagai semua yang paling rajin adalah 6 bulan selepas Nabi wafat Fatimah wafat. Mengikut apa yang Nabi sebutkan sebelum Nabi SAW wafat. Kemudian sekalian, hadis yang berkaitan dengan sejarah yang lain sebut sini yang biasa kita dengar, ini banyak tapi saya sebutkan yang biasa kita dengar adalah hadis tentang Umar Al-Khattab akan mati syahid. Hadis dari Umar Al-Khattab akan mati syahid. Abdul Razak meriwayatkan dalam kitab Musnad dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah melihat Umar memakai pakaian warna putih, dan beliau bertanya, apakah ini baju baru atau habis baju yang baru dicuci? Umar menjawab, hanya baru dicuci ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, albis jadidan wa ashhadan wa musyahidan wa yarzuqallahu rahmatan fid dunya wal akhirah. Pakailah pakaian yang baru, hiduplah mulia dan matilah sebagai syahid. Maka Allah akan menganugerahi ketenangan di dunia dan akhirat. Umar menjawab, aku ikuti perintah wahai Rasulullah. Dan hari ini dengan jalan periwayatan dan kedudukannya hadis Hasan menceritakan tentang keutamaan Umar. Panjang itu. Saya ringkaskan bahawasanya Umar salah seorang sahabat Nabi yang mati syahid. Dan selain hadis ini banyak hadis yang lain yang disebutkan tentang mati syahidnya Umar Al-Khattab, yaitu Umar mati dibunuh oleh Abdurrahman, oleh Abu Lulu ataupun Ibnu Muljim. Cuma yang pelik tuan-tuan, Ibnu Muljim ini sangat diagung-agungkan oleh Syiah. Abdurrahman Abu Lulu kerana dia dianggap sebagai wira agama, dan terbagi orang Syiah yang benci pada Umar ini, dia menyambut hari kematian Ibnu Muljim, dipanggil perayaan nama Syuja'uddin. Kerana Abu Lulu ini berdaya yang membunuh musuh Sayyidina Ali radhiyallahu. Cuma Nabi sebut bahawa Umar Al-Khattab radhiyallahu akan mati syahid. Mati syahid, maka Sayyidina Umar mati syahid, dibunuh pada waktu subuh. Itu pada tahun 23 Hijrah, pada usia 63 tahun. Sayyidina Umar wafat sebagai yang syahid di tangan Abu Lulu. Kemudian dalam hadis yang lain berkaitan tentang juga disebutkan Sayyidina Utsman radhiyallahu akan menjadi khalifah. Sayyidina Utsman radhiyallahu akan menjadi khalifah. Itu kata Nabi Islam
Al-Hakim meriwayatkan dalam kitab Mustadraknya daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwa berkata Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah muqsimuka qamisan fa in aradaka munafiquna ala khalqihi fala nakhla' fala takhla'. Sesungguhnya Allah akan memakaikan kepadamu pakaian kekuasaan, dan bila orang munafik menyuruh melepaskannya, maka jangan kau melepaskannya. Hadis sahih. Ini hadis hasan dihasankan oleh Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Hakim. Dan bukti ramalan ini adalah apabila akhirnya selepas Sayyidina Umar wafat pada awal bulan Muharram 24 Hijrah, Utsman jadi khalifah. Namun dalam cerita yang panjang, akhirnya Sayyidina Utsman mati dibunuh oleh pemberontak yang mendesak Sayyidina Utsman supaya meletakkan jawatan. Dan Sayyidina Utsman tidak meletakkan jawatan antaranya sebab hasilnya. Antara kalau kita baca cerita Utsman dalam kes pembunuhan Utsman itu, kenapa Utsman tidak mengikut kemauan pemberontak supaya melepaskan jawatannya sebagai khalifah? Antara hadis yang Sayyidina Utsman pegang hadis ini, Allah memakaikan kepada pakaian yang kekuasaan, dan apabila orang munafik menyuruh melepaskannya, maka jangan kau lepaskan. Sebab itulah Utsman sanggup mati dibunuh. Cuma ada beberapa isu yang kalau tuan-tuan melihat sejarah ini di kalangan sejarawan Ahlussunnah juga kadang-kadang mereka mempertikaikan. Kenapa Utsman tidak membenarkan dia dibela ataupun dia dipertahankan, rumahnya dijaga, dikawal dan sebagainya, sehingga memudahkan pemberontak untuk masuk dan membunuh Utsman. Antara hadisnya yang saya pegang hadis ini juga. Sebab Nabi SAW cakapkan kepada Utsman akan mati dibunuh. Dan dalam hadis yang lain, Utsman bermimpi pada malam sebelum mati dibunuh, dia berbuka puasa dengan Nabi dan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar di syurga. Dia sudah bermimpi. Sebab dia tak benar sahabat-sahabat mengawal umur dia daripada pemberontak. Dan yang masuk dalam umur itu membunuh Utsman ialah antara Abdul Rahman Muhammad bin Abu Bakar. Muhammad bin Abu Bakar adalah anak Sayyidina Abu Bakar yang akhirnya selepas Sayyidina Abu Bakar wafat, isteri Sayyidina Abu Bakar dikahwini oleh Sayyidina Ali. Dan Muhammad masih kecil dan dia dijaga dan dididik oleh Sayyidina Ali. Sebab dia menyembelih Sayyidina Ali. Dan bila masuk dalam rumah, dia pegang janggut Utsman kata lain yang kamu dia marah dia pun keluar dari rumah. Dan yang bunuh Utsman adalah Malik bin Ashtar dan Abdullah bin Sauda. Ada bin Sauda. Itu Abdullah bin Sauda. Cuma yang begitu musnah dalam negara adalah Malik bin Ashtar ini akhirnya dilantik oleh Sayyidina sebagai gubernur dan sebagai panglima perang Sayyidina Ali. Iaitu yang memberikan isunya antara Muawiyah radhiyallahu anhu dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali ada kaki dia. Dan banyak hadis yang menyokong bahawa ijtihad Sayyidina Ali lebih tepat berbanding ijtihad Sayyidina Muawiyah. Cuma berlaku keluar kita di antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Yang lain-lain panjang cerita. Cuma nak sebut tuan-tuan di sini adalah apabila Nabi sebut tentang apa yang berlaku pada Utsman, maka berlakulah seperti yang telah terjadi. Dan kalau kita bincang amalan, cuma untuk sekalian juga tuan-tuan ialah kesiapsiagaan bagi setiap umat Nabi Muhammad SAW apabila mengetahui sebuah hadis Nabi SAW yang sahih, yang banyak sahih. Kalau kita rujuk Bukhari dan Muslim sahaja cukup dah. Kalau menjadikan kita benar-benar yakin dengan janji-janji yang Nabi SAW sebutkan yang akan datang ini, dalam Muslim boleh cukup dah. Tapi boleh lain-lain. Misalnya cerita dan musnah dan surat banyak lagi kita ada di sini. Dia sepatutnya menjadikan kita lebih yakin dan beriman kepada Allah Taala dan Rasul dan serta menjauhi perkara-perkara yang telah menimbulkan perselisihan paham di kalangan sahabat-sahabat itu, supaya kita tidak terlibat dalam perkara yang sama. Sebab itulah tuan-tuan,
Kalau kita lihat kejadian yang berlaku hari ini, semua telah berlaku. Semua telah berlaku. Cuma kita mengulangi saja. Kejahatan yang dulu dilakukan hari ini dilakukan lagi sebagai pengulangan. Dia berulang. Kejahatan yang sama. Cuma masalah kita sekarang kita tidak mengambil iktibar daripada apa yang telah berlaku dulu. Apa yang telah berlaku. Maka kelakulah. Apa nama merasakan kerugian kemusnahan kali kedua. Contoh yang berlaku di Paris. Kalau kita kaitkan dengan sejarah, sebenarnya telah berlaku dulu provokasi begini. Zaman Nabi pun telah berlaku. Dibuat oleh golongan munafik, dibuat oleh golongan Khawarij untuk melalaikan umat Islam, untuk dipandang masih jahat oleh Yahudi. Banyak dah buat. Dan akhirnya peluang itu diambil oleh musuh Islam untuk menentang Islam. Dan saya lihat sama saja. Kejayaan musuh Islam buat dulu berjaya membunuhkan Islam dan menentang Islam sama dengan hari. Bila dia buat nama tuduhan dengan Islam buat kerja di Paris menyebabkan sampai 156 orang mati. Tujuannya untuk menghalalkan pembunuhan orang ahli sunnah di Syria. Kemudian Syria provokasi terhadap Turki. 2-3 kali jangan menggunakan udara Turki, tapi oleh kerana bahasa ego sombong itu saja pasal, lalu juga tembak akhirnya macam-macam sekatan ekonomi macam-macam. Semua barang terbentuk tidak dikaji sebagainya. Terus ini semua produk dalam. KPP dulu memboikot Nabi menggunakan ekonomi selama 3 tahun Nabi sahabat kebuluran di Wadi Abu Talib. Kebuluran. Sekatan ekonomi, sekatan sosial berlaku juga di Madinah. Ada dalam perjanjian Rabiah. Kalau KP Madinah, KP Quraisy masuk Islam pergi Madinah, Nabi kena datang balik. Tapi kalau orang Madinah ataupun orang Muhajirin balik ke Mekah, Nabi tak payah datang balik. Nabi kena datang balik. Itu tidak ada dari sisi mata kasar, tapi di sisi Allah Taala baik. Cuma cara dia sama sampai sekarang sama. Betul. Benda dah ini tujuan sama saja. Dulu cukup umat Islam. Kita saja umat Islam tidak mengambil libat daripada perbuatan musuh Islam dulu yang dibuat terhadap Nabi Islam. Sama dia tu. Tak ada beza langsung. Cuma beza masa dan tempat saja. Cara, teori, tujuan sama. Sama. Abdullah bin Sabah memprovokasi umat Islam. Apa nama menghasut, mengadu domba sebagainya. Akhirnya Sayyidina Utsman terbunuh. Dan sekarang agama Islam jadi mangsa oleh orang Islam lain kan? Kalau yang repetir, ada yang berlaku peperangan sama umat Islam, bunuh sama Islam. Yang menang, ialah orang kafir. Bukan orang Islam. Yang menang orang kafir. Menang apa? Menang untuk dua senjata, menang berbagai. Lepas tu tuan-tuan lagi tengok. Dalam kerajaan Islam dulu, zaman kerajaan Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Abbasiyah, negara Islam dia satu je khalifah. Bila satu khalifah, dia satu keputusan. Tapi sekarang negara Islam banyak berpecah-pecah, dia agama memimpin, dia banyak pembuat keputusan sampai bila-bila dia datang satu. Batu negara Islam ni kecil-kecil main-main rancangan supaya agama memimpin. Dan negara kafir besar-besar. Rusia, Kanada, Australia, satu pulau, Amerika, besar-besar, Meksiko, besar. Kalau negara Islam kecil-kecil. Itu pun berbagai-bagai. Jadi akhirnya dia belah-belah pecah-pecah. Macam kita dalam Indonesia. Masalah duit, benda simpel tak selesai. Padahal 14 bukti. 14. Tak selesai.
sudah digeserkan peringkat kebangsaan, kena bawa peringkat negeri. Kena setuju peringkat negeri, nak dilaksanakan ke tidak. Ya macam-macam. Susah tuan. Apabila dia tidak mengambil iktibar daripada apa berlaku zaman Nabi, zaman sahabat, zaman Nabi, dan akhirnya berlakulah hal, berlakulah salah faham, berlakulah kejahilan yang merata, berlakulah salah ibadat, salah amal, salah pegangan. Akhirnya sejarah tinggal subjek untuk dipelajari tanpa dia ambil iktibar daripada apa yang berlaku dalam sejarah. Sepatutnya bila diwajibkan sejarah, yang diwajibkan bukan lulus, diwajibkan itu adalah supaya boleh ambil ibrah atau tiba yang berlaku dalam sejarah. Tapi begitulah tuan-tuan, bila sejarah ditulis oleh orang menang, dia pastikan bukan orang yang kalah. Tapi kalau sejarah Islam, dia tidak dia berdasarkan. Tetapi sejarah Islam juga kalau ditulis oleh musuh Islam, dia pasti membubuhkan Islam. Sebab kalau kita tengok hadis yang seterusnya ini, Imam Bukhari meriwayatkan hadis dalam sahihnya dari Anas bin Malik, dia bercerita sesungguhnya Rasulullah masuk ke rumah Ummu Haram bin Mulhan, isteri Ubadah dan suami. Maka Ummu Haram menyajikan makanan kepada beliau. Rasulullah masuk, selain dia diberi makan. Kemudian dia menceritakan sandaran untuk menyandar, dan Rasulullah lalu tertidur. Kemudian beliau terbangun dan tertawa. Ummu Haram bertanya, apa yang membuat untuk tertawa? Wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, nasu min ummati wa'udu alayya ruzatan fi sabilillah yarkabuna thabaj hadha bahan mulukan ala al-asirati awlisil muluki ala al-asirah. Aku melihat dalam mimpiku kata Rasulullah, sekelompok umatku akan berperang di jalan Allah dengan berlayar di lautan seperti raja yang dapat menawan musuh. Ummu Haram kata, ya Rasulullah, doakan aku termasuk dari mereka. Maka Rasulullah mendoakannya. Kemudian Rasulullah meletakkan kembali kepala dan terleleh. Lalu terbang lagi sampai tahu. Maka aku tanya, apa yang buat kamu tahu? Tanya Ummu Haram. Rasulullah kata, seperti tadi ya. Rasulullah menjawab seperti tadi. Yaitu nasu min ummati yurdu alayya wazatan fi sabilillah. Sekelompok dari umatku akan berperang di jalan Allah. Maka akan kembali kedudukan aku termasuk dalam. Nabi menjawab, anti minal awwal. Kamu termasuk golongan yang pertama. Ummu Haram akhirnya mati dalam peperangan tadi, dalam peperangan yang akhirnya berlaku. Peperangan itu berlaku pada zaman pemerintahan Sayyidina Utsman di bawah pimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ummu Haram ikut sekali dan dia mati syahid. Iaitu dia bila turun ke kapal, dia naik kuda, ada mana tersebut naik apa namanya bagal, dia jatuh, dia meninggal. Dan dia dikira syahid sebab dalam peperangan menuju melawan musuh Allah. Yang jadi pemimpin perang masa itu Muawiyah. Zaman Utsman habis sebut akan berlaku. Berlaku. Dan Nabi sebut dia sebagai raja. Dan Muawiyah akhirnya jadi raja. Dan orang kata Muawiyah akan kembali kepada Islam. Ia akan kembali bukan raja masalah. Nabi Sulaiman raja. Mulk Sulaiman adalah raja Sulaiman. Tak ada masalah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita melihat pada sejarah berlaku antara yang oleh Nabi Islam terhadap Ummu Haram, betul Ummu Haram mati dalam peperangan yang dipimpin oleh Muawiyah zaman Utsman. Tentera Islam yang tadi menggunakan kapal untuk peperangan zaman Utsman di bawah pimpinan Muawiyah bin Sufyan. Dan antara panglima perang masalah Yazid bin Muawiyah, anak Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan hal lain disebutkan dalam Bukhari juga Bukhari, awal jaysh min ummati yabzuna al-bahr faqad jabu. Imam Bukhari mengatakan sayangnya Ummu Haram berkata bahawa mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pasukan pertama dari umatku yang berperang sampai menyeberangi lautan pasti akan masuk syurga. Pasti akan masuk syurga.
maknanya yang bawa yang pergi perang masuk syurga belaka, termasuk Muawiyah, termasuk Yazid, termasuk Umar sebab dia syahid. Dan lagi tentera adalah menggunakan sampai 8 kapal laut yang dibuat oleh Muawiyah untuk membawa tentera Islam pergi ke Cyprus. Dan kalau 8 kapal laut bukan berapa orang semua kapal, beratus orang semua kapal. Dan kalau 8 berapa ratus, berapa ribu sahabat yang sahabat dan tabi'in yang pergi berperang yang Nabi kata faqad aujabu, maka wajib bagi mereka surga. Kemudian Umar kata, aku termasuk di dalamnya. Nabi kata, anti, ya kamu di dalamnya. Kemudian Nabi tidur lagi dan terlelap. Kemudian Nabi bangun, Nabi tertawa. Nabi sebut awal jaysh min ummati yahduna Madinah Faisal maghfurun lahu. Pasukan pertama dari umatku yang berani buat Kaisar telah diampuni dosa mereka. Aku bertanya, kata Umar, apakah aku bahagia dari mereka? Ya Rasulullah. Nabi kata tidak. Tidak. Kenapa? Panjangnya dia, kerana Umar wafat atau mati syahid dalam peperangan yang pertama. Dia pergi melalui Pulau Cyprus. Bila balik, nak pergi pulau itu untuk mengepung Konstantinopel. Madinah Konstantinopel. Umar tak pergi pasal Madinah sebab Nabi sebut, kamu tidak masuk dalam sebab bangunan itu. Cuma saya sebut itu kan, Umar Nabi SAW yang disebut ini awal jaysh min ummati yang pergi berperang dan mengepung kota Konstantinopel diampuni dosa mereka. Yang masa itu yang mengepung kota Konstantinopel itu di bawah pimpinan Muawiyah juga. Dan dia anggota juga oleh Yazid. Jadi dia ampuni dosa mereka. Tapi kalau kita baca sejarah, Yazid, Muawiyah dengan Yazid. Tapi Nabi sebut dia ampuni dosa mereka. Maka wajib masuk syurga. Nabi sebut. Bila kita meninggalkan sejarah dalam meninggalkan hadis dalam sejarah, maka dia jadi muhal. Mudah-mudahan kita sentiasa mencari hadis Nabi Islam bila kita membaca sejarah terutama sekali ada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu.
Sebagai kesimpulan sekalian, bila Nabi SAW menyebutkan sesuatu hadis, apalagi kalau hadis itu sahih, sama sekali akan berbentuk dalam hadis Bukhari dan Muslim, dan yang lain yang sahih akan dalam ulama ujian, maka kalau perhatikan insyaAllah memang betul-betul lah. Cuma kadang-kadang masa dan keadaan, kadang-kadang kita tidak sabar, ataupun kadang-kadang kita tidak sabar. Oleh itu tuan-tuan sekalian, yang berlaku sehari dua ini dalam Islam adalah sebenarnya yang telah lama dilakukan oleh musuh Islam ini. Cuma musuh Islam yang baru ini cuma diambil daripada yang ini. Yang menjadi masalah satu, iaitu umat Islam tidak pernah mahu mengambil iktibar daripada apa yang pernah berlaku pada Nabi, bersahabat, bertabi dan tabi'in. Sehingga kita setiap hari kalah. Apa yang berlaku di Palestin, di tembok, tanpa apa dakwaan. Saja-saja nak tembok. Tak ada siapa pun boleh cucuk. Paling-paling ibu kita tunjuk perasaan. Tapi yang berlaku sekali dia berlaku di PSS. Cuma senang nampak tuan-tuan sekalian, yang berlaku PSS itu tujuannya senang nampak tiga. Pertama, untuk memurungkan Islam. Yang kedua, untuk alasan supaya jangan menerima pelayanan daripada Syria sebab jahat. Itu alasan bagi menerima. Dan ketiga ialah untuk menghalalkan pengeboman secara luas dan merata terhadap perkampungan ahli sunnah di Syria dan Irak yang kononnya menjadi markas ISIS. Padahal tak ada. Yang mati siapa? Kerana wanita dan tetapi kita tidak pernah mengambil timbangan. Dia berkali-kali ditipu. Pertujuan yang kita bersama mencari sisi Nabi Islam supaya kita tidak tertipu dalam yang dilakukan oleh musuh banyak sekali cukup. Mudah-mudahan yang baik adalah dengan saya sesuai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.